Bismillahirrahmanirrahim. Kami pelajar pengajian Islam dakwah daripada UNISA tahun pertama, dan pada hari ini kami buat satu kajian lapangan lah, dan temu ramah bersama tokoh. Sepatutnya pagi ini dihadiri oleh pensyarah kami, Profesor Datuk Nasir Disa, tapi beliau ada urusan lah di Salam Budan tu. Jadi tajuk untuk pagi ni, untuk kajian kami adalah pengukuhan dan penghayatan patriotisme rukun negara sebagai teras asas utama pengundi remaja di Parlimen Marang. Jadi kami terus kepada soalan pada pandangan Datuk, adakah pengundi belia di kawasan Parlimen Marang ni yang akan mengundi pada PRU yang akan datang, PRU 15, terutamanya mengundi 18 tahun, mengikut semangat patriotik ataupun sebaliknya? Tapi dah dengar tadi kan? Dah dengar? Dengar sebab di sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya terima kasih kepada satu kumpulan pelajar UNISA yang datang untuk mengamah saya lah terkait dengan satu assignment bagi memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh dekat universiti. Kita santai-santai lah rasa sedih sangat. Saya nampak apa ni, saya nampak buku je, santai-santai cukup. Dalam santai ni kita dapat ilmu, dapat maklumat dari semua orang. Okey, yang pertama sekali soalan yang telah ditawarkan tadi, sebenarnya pegang-pegang saya pun layak ni untuk ditemu ramah ni. Kalau kata tak, kalau saya tak terlibat pun pada dengan ni lah, Cik Nizam dengan Cik Diana. Yang ditanya tadi ialah berkait dengan semangat patriotism kepada golongan belia, especially yang bakal mengundi yang berumur 18 tahun kan, atau panggil first time voters lah kan. Yang pertama sekali kita kena faham apa yang dikatakan patriotism, semangat patriotik itu. Jadi kalau kita faham semangat patriotik itu, biasanya dikaitkan dengan semangat ciptakan negara lah, pastikan negara dan juga mempertahankan kedaulatan negara. Itu biasanya dia berkait dengan patriotism lah. Tapi itu bukan hadis yang disebut hubul watan minal iman. Setahu saya, setakat saya semak, bukan hadis, dia lebih pada kata-kata iman. Tapi ada hadis yang Nabi, tak salah saya masa Fathul Makkah, Nabi ada menyebutkan tanah tempat darah dia yang dia kasih ke semua. Kata orang Mekah telah mengkhianati dia, telah mengeluarkan dia daripada bumi Mekah. Itu pernah disebutkan dalam surah. Yang keduanya, first time voters, terutama yang kata berumur 18 tahun ni, apa kayu ukur kita yang kita nak kait dengan semangat patriotism? Dia ni tak pernah mengundi lagi tu. Jadi kalau kata dia keluar mengundi tu pun sebenarnya boleh dikaitkan dengan semangat patriotik lah. Keluar mengundi itu maknanya memenuhi satu tanggungjawab sebagai seorang warga negara untuk memilih pemimpin yang terbaik pada pandangan pengundi. Jadi ini sudah tentulah boleh dikaitkan dengan semangat patriotik. Kalau kata dia tak keluar mengundi, maknanya salah satu daripada ciri semangat patriotik itu tidak ada lah pada pengundi berkenaan. Dari segi pengalaman, sebelum daripada kerajaan telah memutuskan melalui badan legislatif di Parlimen, itu mulai Januari
tahun depan akan dilaksanakan apa yang dikatakan pendaftaran secara automatik. Pendaftaran secara automatik bagi mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas lah. Kalau sebelum pada ni, pendaftaran pengundi ini ialah atas kesedaran dan juga kerelaan kepada mereka yang berkenaan. Tapi dari segi pengalaman saya lah, dari segi pengalaman saya dalam parti politik, sebenarnya ramai juga di kalangan orang muda kita ni yang tidak mempunyai suatu kesedaran politik yang tinggi, political consciousness, yang sudah tentu dikaitkan dengan patriotism untuk mendaftarkan diri mereka sebagai pengundi. Jadi saya cakap di kalangan orang Melayu kita lah, yang berbeza dengan orang bukan Melayu. Semangat mereka untuk mendaftar sebagai pengundi memang tinggi. Tapi di kalangan orang Melayu, terutama di kalangan belia-belia ni, apabila agen-agen parti politik itu bersungguh, baru mereka didaftarkan sebagai pengundi. Maknanya nak didaftarkan sebagai pengundi, maknanya kena bawa dia orang ni dengan IC mereka. Biasa agen-agen parti ni bawa mereka ke pejabat SPR, ataupun kalau tak pejabat SPR pun, SPR ada mengadakan pendaftaran bergerak untuk bawa mereka yang cukup umur 21 tahun sebelum pada ni lah, untuk mereka didaftarkan sebagai pengundi. Maknanya atas kerelaan, kesedaran daripada golongan belia ni agak kurang pada waktu itu. Itu saya nak gambarkan senario sebelum pada ni lah. Bila agen parti berjumpa dengan mereka dan mereka nak bawa untuk didaftarkan, barulah maknanya mereka bersedia untuk didaftarkan. Ini saya nak kaitkan dengan soal patriotism tadi lah. Jadi apabila kerajaan, tak saya pada tahun 2019 telah membuat suatu pindaan perlembagaan. Sebab dalam perlembagaan kita, mereka yang menjadi pengundi ialah mereka yang berumur 21 tahun dan ke atas. Mereka juga, mereka yang menjadi calon begitu juga. Mereka yang belum menjadi calon 21 tahun dan ke atas. Jadi pada tahun 2019 berlaku suatu persidangan di Parlimen di mana boleh katakan hampir sebulat suara sama ada pihak kerajaan yang mengatakan pada waktu itu, tengok masa itu zaman PH, dan juga yang bukan kerajaan, pembangkang, semuanya hampir semua bersetuju supaya pindaan ini dibuat. Maknanya dua benda lah. Satu, pindaan atas umur dan juga calon 18 tahun ke atas. Yang kedua, pendaftaran secara automatik. Ini akan dilaksanakan pada awal tahun depan, awal nanti. Jadi maknanya bila bercakap soal sama ada mereka yang berumur 18 tahun ini mempunyai semangat patriotism ataupun tidak, ini bergantung kepada sejauh mana mereka keluar mengundi. Jadi kalau kata mereka dah didaftarkan secara automatik, tapi kalau mereka tak keluar mengundi, maknanya mereka tidak ada semangat patriotism. Jadi itu yang saya nak jawab dululah, dari segi patriotism dalam konteks golongan belia. Secara umum dululah, saya sebut secara umum dulu ya. Okay. Baik, itu soalan yang kedua, berkenaan rasional, hak umur kelayakan mengundi ini diturunkan kepada umur 18. Apakah pandangan itu? Sama ada rasional ataupun tidak, mereka yang berumur 18 tahun ke atas ini menjadi pengundi tidak berbangkit lah, sebab pindaan undang-undang telah pun dibuat dan mereka akan secara automatik didaftarkan sebagai pengundi mulai awal tahun depan. Cuma dalam perbahasan berkait dengan umur ni, saya ingat banyak pandangan-pandangan diberikan di Parlimen sebelum pindaan kepada undang-undang ini ataupun saya maksudkan perlembagaan telah dibuat.
Di mana boleh katakan apabila dia buat undian, hampir semua setuju. Bermaknanya ahli parlimen sebagai wakil rakyat yang mewakili kita semua lah. Maknanya mengambil kes semua faktor lah. Yang pertama sekali, umur 18 tahun sebagai pengundi ini bukan benda yang asing ataupun benda baru dalam konteks negara-negara luar. Kalau kata di US, UK, negara-negara Eropah, setakat yang saya tahu, dia katakan hampir semuanya berasaskan pada umur 18 tahun. Bahkan ada kajian dibuat sekarang ni untuk diturunkan lagi pada 16 tahun. Mungkin kat sebelah Asia, apa nama ni, Jepun, Australia, New Zealand, semuanya apa nama ni berasaskan pada umur 18 tahun lah. Kemudian apa rasionalnya apa? Rasionalnya ialah sudah tentu untuk memberi peluang kepada suara orang muda dalam melengkapkan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin. Maknanya suara orang muda merupakan suara yang dominan sekarang ni. Sebab boleh katakan banyak pihak memberi perhatian kepada golongan muda dalam menguruskan pemerintahan dan juga menjadi pelapis kepada pemerintahan yang ada lah. Dan juga yang perlu diserapkan dalam pelbagai sektor. Dan lagi kalau kita ambil dari segi apa nama ni, apa faktor yang dihubungkan dengan rasional tadi, kalau kita ambil dari segi apa ni undang-undang umpamanya, dari segi undang-undang kontrak, undang-undang kontrak umpamanya, memang dia berasal pada umur 18 tahun. Kalau nak buka akaun sekarang ni, betul tak? Ni nak betul? 18 tahun. Orang yang nak ambil lesen motor, lesen kereta. Sekarang ni 18 tahun. Itu beza. 17 ni. 17. Lesen kereta. Lesen kereta 17. Motor 16. 16. Maknanya mengambil kira umur tadi, umur yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita kata matang tak matang tu, saya fikir benda yang bersifat nisbi ataupun relatif. Mereka lah sepatutnya parlimen ni matang dalam apabila diberi tanggungjawab. Apapun saya nak tegaskan bahawa kita perlu menghormati hak orang muda. Hak orang muda sebagai pengundi tu kita kena hormat lah. Sebab mereka adalah parlimen ni yang kita katakan sebahagian daripada kepentingan rakyat yang perlu dihormati. Apa nama ni, yang mana mereka juga apa nama ni perlu didengar suara mereka dalam memilih pemimpin, dalam menguruskan pemerintahan dan seumpamanya. Sebab itu apa yang penting yang kita harapkan ialah apabila dah diberi peluang untuk mengundi, mereka perlu matang. Mereka perlu ada persiapan supaya keputusan-keputusan yang mereka buat mempunyai prinsip dalam menentukan apa namanya kepimpinan yang akan diberi tanggungjawab untuk menguruskan pemerintahan. Mereka tidak boleh umpamanya undi berdasarkan pada mereka dibeli umpamanya berdasarkan pada sogokan umpamanya. Jadi ini semua orang muda kena belajar lah. Sebab memilih pemimpin ni bukan nak beli barang. Dia akan berkait dengan apa yang akan terjadi pada negara kita ini berdasarkan apa yang kita faham. Apa nama ni, kedudukan seorang pemimpin itu ataupun dalam konteks parti umpamanya. Itu semakin berkait lah. Secara umum begitulah saya nak jawab. Sesungguhnya berkenaan cabaran. Apa cabaran yang paling utama berdasarkan pandangan Datuk dalam nak memupuk semangat patriotisme dalam diri beliau itu sendiri? Pada saya, perlu cakap soal sabaran dalam konteks membina semangat patriotisme ini, dia akan bermula dengan sistem pendidikan. Jadi isu yang perlu di-highlight sekarang ni, sejauh manakah sistem pendidikan yang ada dalam negara kita ni betul-betul kuat
untuk membina semangat patriotik kepada golongan muda ni. Sebab apabila kita kata patriotik tadi, mana dia ada rasa kasih, rasa bertanggungjawab kepada negara, rasa semangat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dia perkara ni semua merupakan suatu perkara yang penting yang perlu ada pada setiap warga negara, termasuk di kalangan orang muda lah. Isunya lah, adakah dengan sistem yang ada dalam negara kita sekarang ni betul-betul cukup kuat dalam memupuk semangat tadi. Kalau sudah cukup kuat, maka teruskan sajalah. Tapi kalau tak cukup kuat, di mana orang muda kita ni tidak ambil peduli sangat berhubung dengan isu-isu semasa, umpamanya tak ambil peduli sangat soal kepimpinan yang akan dipilih, umpamanya, maknanya there must be something wrong. Ada yang tak kena pada sistem pendidikan negara kita ini. Sebab kalau tengok di negara luar, semangat patriotik yang ada pada rakyat negara mereka itu cukup tinggi. Yang mereka didik daripada kecil lagi. Maknanya semangat patriotisme itu sudah bertunas daripada kecil lagi lah. Itu satu isu lah berkait dengan soal sistem pendidikan. Yang kedua, yang ada kaitan dengan sistem pendidikan juga, ialah di kalangan orang muda sendiri, sejauh mana mereka ni faham berhubung dengan sejarah yang ada dalam negara kita ini. Itu penting. Sebab kalau mereka tak tahu sejarah, macam mana mereka boleh memahami dan juga ada rasa patriotisme pada negara. Sebab tu kita kena beri faham pada golongan muda dia ni bahawa Allah SWT menjadikan sebuah negara itu sudah diatur. Kalau kita kata umpamanya untuk orang Cina ada negara Cina, untuk orang India ada negara India. Untuk di negara kita ni asalnya disebut Tanah Melayu. Tanah Melayu. Di sinilah tempat berkumpulnya orang Melayu kita yang mendominasi sebagai penduduk utama negara kita. Dan sejarahnya ialah sebelum terbentuknya Malaysia, negeri-negeri yang ada di Tanah Melayu ini berasingan. Terengganu, Kelantan, Kedah dan negeri-negeri lain itu mereka mempunyai raja masing-masing. Maknanya sejarahnya negeri Tanah Melayu itu berkaitan dengan raja. Dengan kuasa mutlak yang ada pada mereka lah. Tetapi apabila berlakunya penjajahan dalam negara kita ni banyak pihak lah, daripada Portugis lagi kan, gerakan yang terakhir British. Apabila berlaku penjajahan, kuasa raja sebagai pemerintah mutlak sudah dikurangkan. Terutama yang saya masih ingat ialah apabila berlakunya penjajahan Paku pada tahun 1874, di mana penjajah melalui residen, penasihat British pada waktu itu hanya memberi kuasa pada raja dalam perkara-perkara tertentu sahaja. Yang berkait dengan adat istiadat Melayu, agama pun dalam bahagian tertentu. Dalam soal pentadbiran lain sebenarnya telah diberi kuasa pajak lain pada pihak penjajah lah pada waktu itu. Jadi perjanjian itu sendiri telah mengubah sistem yang ada dalam negara kita. Kemudian lepas pada itu terbentuk Malaysia lah. Saya potong-potong ringkas. Apapun cabaran tadi, dia apabila berlakunya kemerdekaan, salah satu syarat untuk dibentuk sesebuah negara itu daripada ada bumi, tempat, daripada rakyat yang mendiami tempat berkenaan,
mesti ada perlembagaan. Perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi sebuah negara. Yang keempatnya ada kedaulatan. Maknanya negara-negara lain mengiktiraf negara kita ini. Jadi sebab itu yang perlu dipahami apabila nak bentuk perlembagaan, dibuat apa yang dikatakan kontrak sosial. Sebab penjajah tidak mudah untuk memberikan kemerdekaan, akan dipersetujui syarat-syarat yang ditentukan. Dan perlembagaan itu sendiri dari segi kekuatannya ialah mengiktiraf kedudukan orang Melayu dengan hak istimewa orang Melayu. Kemudian iktiraf industri raja-raja Melayu dan kuasa yang ada pada mereka, mengiktiraf kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan yang lagi lah. Ini maknanya orang muda, golongan belia mesti melihat ini sebagai faktor kekuatan, di mana orang Melayu adalah tuan punya asal negara ini yang perlu dipertahankan sebagaimana yang diputuskan dalam perlembagaan. Oleh sebab itu kalau ada pihak lain yang nak mengubah perlembagaan, tak nak iktiraf mesti raja-raja, tak nak lagi nak bersamakan, tidak ada lagi keistimewaan pada orang Melayu, tidak ada lagi apa yang dikatakan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, bahasa. Jadi ini sudah lari daripada asas yang dibina berdasarkan sejarah. Jadi maknanya dari segi semangat patriotismenya, orang Melayu, orang Islam kita ni mesti mempertahankan hak ini. Kita tak boleh, maknanya walaupun kita tak naklah sebut mereka sebagai pendatang, tapi sejarahnya begitulah. Orang Cina, orang India itu memang pendatang. Jadi tak bolehlah, maknanya apabila mereka sebagai golongan pendatang, tiba-tiba mereka nak mengambil alih politik dalam negara ni. Nak mengubah perlembagaan yang ada. Nak sama saja. Nak beri keistimewaan kepada orang yang menjadi pendatang umpamanya. Tak boleh. Jadi cuma kita juga perlu mengiktiraf golongan yang asalnya pendatang ini sebagai mereka sudah menjadi warga negara. Tapi tidak boleh satu tahap yang mereka boleh melakukan apa saja dalam negara ini. Pergilah mana negara luar, mana ada negara yang memberi keistimewaan kepada golongan yang asalnya pendatang ke negara berkenaan. Tidak mungkin. Apatah kalau kita orang Islam. Orang Islam yang ada dalam negara-negara luar yang menjadi penduduk asal pun didiskriminasikan. Kalau kita tengok di negara luar sekarang ni, dia anak tirikan oleh penduduk asal di negara berkenaan. Tiba-tiba dalam negara kita ni berlaku sebalik ini. Maknanya orang asal sudah mau diketepikan, orang yang dikatakan pendatang itu sudah mahu mengambil alih politik, ekonomi dan semua sekali ada negara kita ni nak sama saja. Ini satu benda yang sepatutnya dipahami oleh generasi muda dari segi semangat patriotismnya lah. Jadi kalau orang Islam kita, orang Melayu kita tidak boleh memahami ni, mereka mengikut rentak apa yang dia katakan sekarang ni, fahaman gerakan liberal umpamanya, fahaman mahu menjadikan Malaysia. Orang Malaysia ni sama saja, tak ada beza lah, tak nak kaitkan sejarah, tak nak kaitkan perlembagaan. Tak boleh. Ini saya nak tekan pada orang muda lah, macam awak semua. Supaya patriotism itu mesti dibina di atas perlembagaan dan juga sejarah. Bukan dibina atas semata-mata cintakan negara saja. Mesti dilihat itu. Jadi maknanya cabarannya sejarah lah. Sejarah itu penting untuk diberikan perhatian. Dan orang muda juga, golongan belia ni mesti sensitif dengan isu-isu yang berlaku di sekeliling. Jadi tak boleh, maknanya kalau ada isu apa pun, kita orang muda, tambah-tambah pelajar, tak ada rasa apa-apa kalau berkait dengan kepentingan-kepentingan dari segi nak mempertahankan perlembagaan dan juga terutama dari segi kita orang Islam ni, kita boleh cakap meletakkan Islam sebagai agama persekutuan
apa nama dalam perkara apa? Tempat perlembagaan. Bukan Islam sebagai agama ritual. Sekadar kita orang Islam boleh sembahyang puasa, tapi Islam dia boleh dilaksanakan sebagai a perfect way of life. Itu yang perlu ada gerakan. Kalau kita nak asaskan kepada semangat perlembagaan tadi. Jadi umpama dalam syuara umpama yang pernah berlaku sebelum pada ni. Orang Islam masih sensitif. Mana hak orang Islam, orang bukan Islam dia boleh bicara. Kita tak boleh nak larang dia. Kalau katalah, tapi setahu saya agama dia orang pun tak membenarkan. Sama dengan judi. Tetapi kalau kata nak minum arak itu secara terbuka, nak adakan pesta-pesta, tak boleh lah. Tak menghormati kedudukan falsafah dalam perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama Islam. Jadi tak boleh. Ada setengah-setengah ahli parlimen yang saya dengar lah, dia orang bercakap di parlimen, dia mengatakan Kuala Lumpur ni tidak boleh dilihat sebagai badan raya yang nampak menyekat hak orang bukan Islam. Tak boleh nak buat pesta-pesta arak dan seumpamanya. Tak betul. Saya pun dah terlanjur cakap lah ni. Salah lah ni. Gitu lah. Sejak saya jawab telefon saya. Ya. Okey. Terima kasih. Jangan termeramah. $145,000 tu maknanya yang berumur 18 tahun saja. 145,000 Okey. Okey. Ini ke first time voters lah. Okey. Okey, nak tanya apa lagi? Baik, kita masuk kepada soalan yang keempat. Cara bagi pihak kerajaan menyemai dan menanam semangat patriotisme ni dalam diri beliau, dan adakah kerajaan hanya melepaskan tugas ini kepada pihak-pihak tertentu, khususnya NGO? Secara jujurnya memang kerajaan memang berusaha daripada masa ke semasa untuk membina ataupun menyemai semangat patriotism kepada rakyat. Sebab tu dia ada umpamanya kita bukan Kementerian Perpaduan Nasional umpamanya. Itu sebagai satu langkah kerajaan lah. Sebab tu dia ada umpamanya rukun negara kan. Itu adalah perkara yang dikaitkan dengan platform untuk menyemai benih patriotism lah. Soal kerajaan melepaskan tanggungjawab pada pihak lain tidak berbangkit. Sementara kerajaan ada usaha dalam perkara berkenaan pembinaan semangat patriotism ini mesti juga diambil sana oleh pihak-pihak lain. Termasuk pihak universiti, pihak NGO dan mana-mana pihak. Sebab ini adalah tanggungjawab bersama yang perlu diberikan perhatian sungguh-sungguh. Sebab kalau kita sendiri tidak kasihkan negara kita, kalau kita sendiri tidak ada satu semangat untuk melihat negara kita ni terus berdaulat, maju dan seumpamanya, siapa lagi? Maknanya tanggungjawab negara kita adalah tanggungjawab kita lah. Itu maknanya saya katakan tadi tidak berbangkit pihak lain yang mengambil tanggungjawab. Pihak lain itu maknanya komplement, melengkapkan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Umpamanya kalau kita ambil dari segi rukun negara umpamanya. Kita kata kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pada umumnya bagus slogan ini, 5 prinsip ini. Maknanya kita nak bina semangat patriotism tadi yang saya dah terangkan tadi. Kepercayaan kepada Tuhan itu kepada kita orang Islam itulah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Taala. Sama ada dari segi uluhiyah ataupun rububiyah. Mengiktiraf bahawa penciptaan alam ini adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Taala.
Tetapi dari segi rububiahnya mesti kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, kan? Yang dihuraikan oleh ulama-ulama. Peranan khalifah itu ialah iqamatud-din wa siyasatud dunya, menegakkan agama, mentadbir dunia agama. Maknanya dari segi semangat Islamnya sebenarnya jauh mengatasi semangat patriotisme. Apa yang ada pada semangat patriotisme itu adalah sebahagian daripada apa yang dituntut oleh Islam. Maknanya dari segi Islamnya lebih besar daripada semangat patriotisme itu. Oleh sebab itu, kalau kata rakyat, terutama golongan belia, betul-betul melaksanakan tugas mereka sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, mereka sudah jauh melaksanakan tanggungjawab lebih kepada patriotisme itu sendiri. Adapun agama-agama lain atas kepercayaan masing-masing lah. Sebab pada mereka, agama mereka juga bagus dari segi menjadi seorang warga negara yang baik. Itu pulang lah. Tapi pada kita Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Itu juga kita kata kesetiaan pada raja dan negara. Sebab dalam konteks negara kita ni, oleh kerana sejarahnya begitu dan juga peruntukan perlembagaan yang diberikan, raja itu sendiri menjadi ketua negara. Dilambangkan sebagai ketua negara. Cuma raja dalam negara kita ini menjadi pangkat ataupun sultan-sultan asas ataupun asalnya kedudukan raja itu adalah tinggi. Menjadi lambang dan juga ketua dari segi eksekutifnya dan juga dari segi badan legislatifnya lah, dari segi susunan itu. Bahkan kalau kata kedudukan kuasa raja itu sendiri, nak lantik seorang Perdana Menteri, nak lantik seorang Menteri Besar adalah kuasa dia. Maknanya kalau kata dia tak setuju untuk melantik seseorang walaupun itu yang dicadangkan oleh parti yang menang secara majoriti, tak boleh berlaku juga. Macam ada Terengganu ni dulu. Maknanya parti termasuk pimpinan di peringkat nasional sudah mengeluarkan watikah untuk melantik Datuk Seri Diri Yusof umpamanya. Tapi raja tolak. Tak boleh jadi Menteri Besar juga. Itu kuasa yang diberikan. Itu juga kuasa dalam konteks sebagai ketua agama Islam. Dia ada kuasa yang besar dalam perkara ini. Sebab itu kita sebutkan kesetiaan, bukan kesetiaan kepada raja dan kepada negara dalam bentuk yang umum itu saja, tapi mesti dikaitkan dengan raja juga sebab dia adalah ketua kepada sebuah negara dan juga sebuah negeri. Begitu juga dia kata keluruhan perlembagaan. Di mana keluruhan perlembagaan ini menggambarkan bahawa pembinaan sesebuah masyarakat itu berdasarkan pada peruntukan perlembagaan yang ada. Dengan dalam konteks negara kita ni, kita melaksanakan sistem federalisme. Itu ada bidang kuasa kerajaan persekutuan, ada bidang kuasa bawah kerajaan negeri. Tapi pokoknya golongan belia, orang muda mesti faham bahawa perlembagaan itu sebagai asas rujukan kita dalam menguruskan negara dan juga dalam membina masyarakat. Begitu juga kat segi kedaulatan undang-undang. Maknanya tidak ada orang yang lebih tinggi yang boleh mengatasi undang-undang yang ada, yang telah dibuat oleh badan legislatif. Begitu juga kesopanan dan juga kesusilaan, bahawa dalam kita nak membina patriotism di kalangan golongan belia ni, antara yang penting ni ialah kalau dalam Islam kita ialah dari segi akhlak. Kita nak bina rakyat yang berakhlak ataupun dari segi moral ni lah. Walaupun moral tu bersifat nisbi ataupun relatif. Tapi maknanya kita tak maulah negara kita ni maknanya berlakunya suasana masyarakat yang tidak berakhlak. Itu yang kita kata apabila timbul isu
arak dan judi ni, kita kata ini adalah antara prinsip dalam rukun negara. Adakah orang bukan Islam setuju masalah-masalah daripada arak dan judi ni memberikan kesan kepada masalah-masalah yang lain? Orang memandu, mabuk umpamanya, ini kesan kepada orang lain. Langgar situ, langgar sini. Orang berjudi umpamanya, dia akan menyebabkan kerosakan dalam rumah tangga mereka. Dan juga memberi kesan kepada produktiviti dengan akibat daripada arak dan judi ni. Itu yang kita kata ciri-ciri patriotism kita nak bina. Jadi kalau kita nak bangkang satu perkara pun, bukan soal ini adalah kerana tuntutan Islam, tetapi dari segi fitrah makna itu sendiri adalah berkait dengan pembinaan sebuah masyarakat yang baik. Orang bukan Islam umpama, adakah mereka tak nak membentuk sebuah, adakah mereka tak nak menjadi seorang warga negara yang baik? Adakah mereka nak anak-anak mereka juga dibiarkan kaki arak, kaki judi dan seumpamanya? Jadi itu yang perlu dipikirkan dalam kita bina masyarakat. Jadi itulah maknanya pendekatan kerajaan satu hal, tapi peranan yang perlu dimainkan oleh pihak lain mesti ada lah. Pihak universiti, pihak pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, bahkan dalam segi syarikat-syarikat, GLC sekarang ni pun dia ada apa dikatakan CSR. CSR ni apa ni? Corporate Social Responsibility. Maknanya dia ada peruntukan yang boleh digunakan untuk melaksanakan perkara dari segi boleh membina perpaduan, membina semangat kekeluargaan. Betul lagi sekarang ni Malaysia memperkenalkan satu slogan baru, iaitu slogan Keluarga Malaysia. Ini ada kaitan dengan membina semangat patriotism tadi. Ya. Baik. Soalan seterusnya. Pandangan Datuk, sejauh manakah kepentingan memilih pemimpin yang faham nak sumpah Rabbani dan juga bai'ah Izzuddin? Saya tak tahulah dari segi istilah. Tapi saya ingat semua perkara tadi, jadi sama ada disebutkan sumpah Rabbani ke Izzuddin ke, dia lebih pada soal penghayatan agama lah, kan? Di mana kita sebagai seorang Islam memilih pemimpin itu adalah merupakan perkara prinsip yang perlu diutamakan dan termasuk dalam ajaran Islam. Jadi kalau kita katakan itu adalah perkara yang termasuk dalam dalam dari segi prinsip Islam, dari segi sirahnya, apabila Nabi SAW wafat, diselesaikan dulu isu kepimpinan, baru mayat Rasulullah yang mulia itu disempurnakan. Sebenarnya berlakunya satu perbincangan, siapa yang akan menggalang-gantikan tugas Rasulullah sebagai pemimpin lah. Menggalang-gantikan tugas Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, sudah tidak berbangkit sebab dia dah khataman nabiyyin, kan? Menggalang-gantikan tugas Rasulullah sebagai pemimpin itu mesti diteruskan. Sebab itu saya katakan tadi, kepentingan dari segi Izzuddin tadi adalah cukup tinggi dari segi ajaran Islamnya, sehingga berlaku apa yang saya sebutkan tadi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar dilantik sebagai pemimpin, ketua negara sebagai khalifah, baru disempurnakan mayat yang mulia ini. Juga Nabi dalam hadis pun disebut macam mana pemimpin itu penting, yang dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap pemimpin, setiap kamu, walaupun disebutkan kepada pengembalaan binatang, adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan di akhirat nanti. Dan hadis disebut mereka yang menjadi ketua pemerintah akan dipertanggungjawabkan kepada rakyatnya. Mereka yang menjadi suami dan juga isteri akan dipertanggungjawabkan kepada orang yang di bawah jagaan. Mereka yang menjadi ketua
dalam sesebuah perniagaan perusahaan akan dipertanggungjawabkan kepada pekerjanya. Dan ditutup hadis tadi dengan setiap pemimpin akan dipersoalkan. Maknanya dari segi Hizbuddinnya itu adalah satu tuntutan. Apatah lagi kita dalam Islam ini bayat kita, nak sebut bayat Rabbani, bayat apa pun, tapi syahadah itu sendiri adalah bayat yang paling besar. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu merupakan bayat yang paling tinggi yang mengiktiraf kita sebagai Islam. Kalau kita semayang pun kita sebut sama lafaz ni kan. Kalau bukan Islam, dia masuk Islam, dia memulakan kehidupan barunya sebagai Islam dengan syahadatan inilah, dua kalimah syahadah ini. Jadi sebab apa penting kepimpinan dalam konteks Hizbuddin ini. Bahkan kalau kita tengok dari segi maqasid syariah, dari segi maqasid syariah itu pun disebutkan susunan keutamaan. Dari segi apa yang dikatakan nak jaga, yang pertama sekali nak jaga agama. Lepas tu nak jaga pun, nak jaga nak jaga nyawa. Lepas tu nak jaga akal, nak jaga keturunan, nak jaga harta kan. Itu susunan dia lah. Bermakna apa disebut nak jaga nyawa ni, sama ada nyawa kita ataupun keselamatan rakyat lah. Kan? Maknanya pemimpin akan dikaitkan dengan soal keselamatan rakyat. Tugas pemimpin berkait dengan bagaimana kita boleh memberi kebahagiaan pada rakyat. Dan kebahagiaan pada rakyat itu kita nak negara yang dibina itu adalah negara yang disebutkan Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara di mana itu merupakan negara yang aman, makmur, wa rabbul ghafur, mendapat keampunan Allah SWT. Ini adalah tugas yang hanya pemimpin boleh laksanakan. Orang yang tak menjadi pemimpin, dia boleh melaksanakan tuntutan agama ini dalam perkara-perkara yang tertentu saja. Dia boleh semayang, dia boleh puasa, dia boleh keluar zakat, dia boleh mengerjakan haji. Tapi bila bercakap soal nak bina masyarakat, dia akan berkait dengan pemimpin. Nak melaksanakan tugas khalifah Allah, dia akan berkait dengan pemimpin. Sebab itulah kenyataan tadi adalah kenyataan yang tepat lah. Maknanya memilih pemimpin itu adalah sangat penting. Dan memilih pemimpin sudah dibahaskan banyak dalam kitab-kitab Islam. Mesti memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggungjawab, pemimpin yang beriman, pemimpin yang ada al-quwah, kekuatan. Sebab ini semua berkait dengan masyarakat. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang beriman, yang berakhlak, yang kita tidak memilih pemimpin yang ada kejujuran dan juga kita katakan political will, kemahuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas khalifah Allah atas muka bumi ini, jadi masyarakat tidak akan terbina dengan baik. Sebab sandaran utamanya tidak berdasarkan pada kehendak Allah dan Rasul. Jadi kalau kata kita nak memilih pemimpin berdasarkan kepada kehendak Al-Quran dan Hadis, macam saya katakan tadi lah, mestilah kita memilih pemimpin dan juga parti pihak yang menguruskan perjuangan tadi yang benar-benar pada pemikiran pertimbangan rakyat, orang yang jujur dari segi perjuangan dalam perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ada pihak yang dia kata dia perjuangkan Islam juga, tapi bila dia nak menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' ulama, qiyas itu sebagai sasaran utama, mereka akan mudah melencong. Sebab pemimpin yang jujur, pemimpin yang takut kepada Allah SWT sahajalah yang boleh menjaga rakyat. Sebab dia takut dia akan dipersoalkan. Sebabnya dia takut dia terlibat dalam penyalahgunaan kuasa. Sebabnya dia takut dalam rasuah dan seumpamanya. Sebab apabila pemimpin tidak dikawal dengan asas perjuangan tadi, dia akan mudah menyeleweng. Menyebabkan
kerugian pada rakyat. Maknanya yang pertamanya rakyat sendiri akan terbiar dan segi kita bersama untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh kalau tidak ada political will. Itu juga kalau pemimpin yang tidak ada kesungguhan tadi, dia akan banyak bertolak ansur untuk menghormati tuntutan daripada rakyat yang tidak berdasarkan pada Islam. Kerana dia tidak ada prinsip. Macam umpama yang terbaru. Menteri Besar Kedah membuat keputusan tidak akan mengeluarkan lagi lesen kepada premis-premis perjudian yang dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Bukan dari segi lesen untuk berjudi, lesen dari segi premis, tempat untuk berjudi. Baguslah sepatutnya sebab dia mempunyai semangat untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah. Dia semangat untuk nak menjaga rakyat supaya tidak rosak. Tapi ada orang, termasuk di kalangan orang Islam sendiri menentang. Orang bukan Islam satu hal. Itu saya katakan tadi, kalau kita ada pemimpin yang tidak ada prinsip seumpama ini dah menyebabkan berlakunya perosakan dalam negara kita ini. Tapi kalau kita kata kita memilih pemimpin dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, insya-Allah negeri kita akan selamat dan Allah SWT akan membuka pintu rezeki menyebabkan negeri itu akan menjadi lebih makmur kerana semangat yang ada, kesungguhan yang ada pada pemimpin yang saya sebutkan tadi. Panjang untuk saya. Baik, kita boleh bersama lagi. Boleh. Hari ini saya bayar masa, cari tak apa. Jadi kita akan masuk pada soalan seterusnya mengenai gerakan yang mencabar dan menghapuskan institusi beraja bagaimana yang daripada hari ini lah, ada daripada kalangan orang Melayu sendiri ataupun yang Islam. Itu saya dah sentuh sedikit tadi. Sejarah yang ada dalam negara kita ini. Jadi golongan belia, golongan muda mesti faham sejarah. Kita nak kait dengan semangat patriotism, dia bukan semangat yang orang kata semangat macam tu saja. Mesti ada landasannya. Jadi kalau kita kasihkan negara kita ini, terutama kita orang Islam, mesti kita pertahankan dominasi orang Islam kita dalam menguruskan negara kita ini. Yang kedua, kita mesti mempertahankan semangat perlembagaan yang ada. Yang antara lainnya dalam pasal 4 tadi meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Yang kita tak maksudkan agama itu hanya bersifat ritual, sembahyang puasa saja, tapi dalam konteks a perfect way of life, cara hidup yang lengkap, termasuk dalam menguruskan kepentingan rakyat. Dan terbukti bahawa industri beraja ini memainkan peranan yang sangat penting dalam negara kita. Sebagaimana saya dah sebutkan tadi, dari segi kuasa yang ada pada mereka, tempat terakhir apabila ada krisis dan seumpamanya. Jadi itu adalah realiti yang ada dalam negara Malaysia yang mungkin tidak ada pada negara lain. Oleh sebab itu, kita orang Islam ni perlu mempertahankanlah sistem ataupun sistem beraja yang ada ni. Walaupun kalau kita boleh sebut secara orang kata nasihat, raja sendiri dan juga institusi beraja itu sendiri mestilah dipertingkatkan dari segi kewibawaan mereka lah, kan. Raja pun orang macam manusia kita juga, dia bukan malaikat orang. Tapi maknanya oleh kerana institusi itu ada pada mereka, mereka mesti mempertahankan dan juga mesti meningkatkan credibility institusi tadi supaya dihormati. Bukan saja bidang kuasanya, tapi kelihatan, ditunjukkan. Sebab itu dalam segi krisis politik ada di Indonesia ini, apabila berlakunya keadaan di mana tidak ada pihak pada peringkat awal yang mempunyai majoriti dalam membentuk kerajaan selepas pada jatuhnya kerajaan PF itu. Masalah sebenarnya. Parlimen tak boleh nak selesaikan masalah ni. Tapi oleh kerana ada satu lagi tingkat
kekuasaan yang diperuntukkan dalam perlembagaan, maka itulah yang berlaku. Maknanya raja melalui yang di-Pertuan Agong dan juga Agong pula tidak bersendirian apabila dia memproses siapa yang paling layak untuk menjadi Perdana Menteri itu melalui majlis raja-raja, itu nak menunjukkan kekuatan institusi yang ada. Oleh sebab itu kalau ada pihak yang nak menghapuskan sistem beraja ataupun seraja ini, yang pertama sekali dia tak faham sejarah. Yang keduanya dia tak faham peruntukan yang ada dalam perlembagaan. Yang ketiganya, kalau dia orang Melayu, orang Melayu Islam jenis apa ni? Maknanya institusi yang ada itu sepatutnya memperkuatkan kedudukan orang Islam, tiba-tiba awak nak hapuskan. Kalau gerakan ini dilakukan oleh pihak lain yang bukan orang Islam, daripada kalangan bukan Islam, itu ada asasnya. Sebabnya mereka tak nak orang Islam mendominasi politik dan juga sistem yang ada dalam negara kita ini. Tapi kalau ada sikap umpama itu pun tak bagus lah, tak betul lah. Sebab kita sudah ada kontrak sosial dari segi nak membina asas perlembagaan sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan juga dari sejarahnya, ialah memang negeri-negeri Melayu ni ada kaitannya raja-raja. Jadi awak tak boleh umpamanya nak samakan Malaysia ni dengan negara lain. Maknanya nak buat perubahan total tanpa mengira realiti yang ada dalam sejarah dan juga yang ada dalam negara kita ni. Saya boleh sebut terang lah umpamanya DAP dengan slogan Malaysia. Ni nak, dia kata tak ada lah, soal sejarah tak berbangkit lah, soal perlembagaan yang ada sekarang tak berbangkit lah. Kita nak semua bebas, sama je. Tak boleh. Tapi kalau saya cakap dari sentimen ialah macam mana orang yang bukan asal negara kita ni, sejarahnya, maknanya tiba-tiba bercita-cita dan juga orang kata nak memainkan peranan yang menunjukkan mereka ini lebih sudu daripada kuh lah. Maknanya terlalu mengambil satu sikap yang di luar daripada apa yang berlaku dalam sejarah dan juga kedudukan ada dalam negara kita sekarang ni. Ini satu gerakan yang berbahaya sebenarnya. Jadi sebab tu kita nak pesan pada golongan belia dalam negara kita, khususnya di Terengganu kita ni, yang biarkan golongan ini menguasai. Maknanya orang jadi pok turuk kepada DAP, sebab sekarang ni pun ada orang Melayu kita jadi ahli DAP. Mereka betul-betul tak faham sebenarnya dengan apa yang menjadi gerakan mereka. 22 bulan yang kita beri kuasa mereka mentah, apa yang nak jadi. Maknanya kita pada waktu sangat cemas. Apa nak jadi pada kedudukan Islam, apa nak jadi pada orang Melayu. Banyak peristiwa-peristiwa, kes-kes yang sangat menakutkan kita. Itu 22 bulan. Sebab itulah, kalau kita kata nak berjuang pun, nak berfikiran kritis pun, nak menunjukkan kita sebagai golongan yang pragmatik macam mana sekalipun, awak kena faham sejarah dan juga realiti yang ada dalam negara kita. Kalau tidak, rosak. Awak mengikuti satu perjuangan yang boleh merosakkan diri awak dan juga merosakkan sistem dan juga rakyat, terutamanya orang Melayu, orang Islam kita dalam negara kita ini. Jadi gerakan-gerakan ini mesti diperhatikan supaya tidak tersebar luas dalam masyarakat. Terutamanya di peringkat universiti. Sebab saya nampak di universiti sekarang ni pun gerakan mahasiswa ni kadang-kadang jadi terlalu terbuka sehingga sudah tidak terkawal. Berlakunya pertemuan idealism yang kalau kita tidak faham asas tadi menyebabkan kita akan tersasar daripada kefahaman kita dan juga penghayatan kita kepada kita sebagai orang Islam. Itu saya boleh sebutkan. Soalan yang kedua, yang terakhir. Satu lagi saya nak sebutkan contoh macam mana beraninya orang yang sudah menikmati hasil kemerdekaan negara kita ni, mereka dah jadi bangsa yang maju, mereka yang boleh berniaga, boleh mendapat kemakmuran negara kita ni, mereka boleh condemn umpamanya pasukan keselamatan umpamanya. Kita makan gaji buta. Macam mana?
Negara makmur ni kerana anggota pasukan keselamatan yang dah berkorban. Yang ramai yang terbunuh melawan komunis, anggota Sak Bersih, termasuk yang berada berlaku di Lahad Datu, Sabah, apa semua ni. Tentera ni di mana-mana negara pun mereka dalam keadaan standby. Tambah zaman yang lebih sophisticated ni, apa yang dikatakan pencerobohan itu bukan semestinya pencerobohan secara fizikal, tapi dalam pelbagai bentuk. Yang kita orang Islam ni kena sentiasa bersedia. Macam sebut dalam Quran, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Kalau kamu bersiap sedia, bersiap siaga, apa saja kemampuan ada pada kamu. Jadi itu yang berlaku dari segi persediaan angkatan tentera kita. Jadi apabila ada pihak yang dekat dengan golongan tadi lah, dia kata tentera Malaysia ni makan gaji buta, patut dihantar ke ladang-ladang. Ini satu kenyataan yang cukup sepatutnya pada saya lah. Orang macam ni kena buang diri. Orang macam ni tak patut, tak layak jadi warga negara Malaysia. Sebab dia tak faham sejarah dan juga dia tidak rasa bersyukur dan berterima kasih. Kemakmuran yang ada itu hasil daripada pengorbanan pasukan keselamatan. Apa ramai dekat mereka ni yang nak cedera. Nak siapkan lebuh raya Greek Timur Barat tu. Berapa ramai yang terkorban kerana Bobby Threat, ancaman komunis dan seumpamanya. Siapa yang bertanggungjawab kalau tidak pasukan keselamatan? Ini nampak tak berlaku peperangan, mereka akan bersiap sedia, suruh hantar ke ladang bekerja. Ini satu benda yang sangat menyayatkan hatilah. Kena beritahu pada pelajar-pelajar ni benda semua. Baik. Semangat Pendapat Datuk sikap patriotisme belia marang pada era COVID-19 yang tercabar kerana kegairahan berpolitik oleh sebahagian ahli politik yang ada di Malaysia ni, ataupun dengan bahasa yang mudahnya, ada ataupun tidak berkaitan antara semangat patriotik anak muda dengan politik Malaysia yang berlaku semasa COVID-19. Saya tak buat kajian lah dalam konteks beli marang apa semua tadi. Tapi bila berlakunya cabaran COVID-19 ni, dia memberikan kesan besar kepada kehidupan. Dalam konteks negara, kesannya yang besar ni ialah kesan keselamatan pada rakyat lah. Siapa pun yang memerintah negara dalam menghadapi cabaran COVID-19 ni adalah satu keadaan yang sangat sukar sebenarnya. Sebab isu yang ada ni bukan isu yang bersifat lokal, bukan isu yang bersifat nasional, tapi yang bersifat global seluruh dunia. Di mana apabila berlaku COVID-19 ni, kita tidak boleh menjalani hidupan seperti biasa. Banyak sekatan-sekatan dalam semua sektor lah, terutama sektor ekonomi, tidak boleh berlakunya transaksi sebagaimana biasa, tak boleh ekspor import mereka awal dulu, dan dari segi pendidikan, pusat-pusat pengajian tinggi, sekolah ditutup atau berbuka berperingkat. Dari segi sosial, maknanya terputusnya hubungan keluarga, itu satu keadaan yang terlalu sukar sebenarnya. Jadi apabila nak kaitkan dengan semangat patriotism, ialah semangat itu memang perlu ada secara nalurinya pada setiap warga negara. Tetapi bila berlakunya kehilangan pekerjaan, pendapatan yang terhad, apabila berlakunya kalau kata di kalangan mahasiswa yang keluar, berlakunya pengangguran, ini semua adalah masalah-masalah yang mencabar. Di mana kalau mereka yang saya sebutkan tadi tidak rasional, mereka akan salahkan kerajaan semuanya. Sedangkan kerajaan berada dalam persimpangan. Yang pertama, nak jaga keselamatan rakyat, termasuk nyawa tadilah. Yang kedua, nak membantu rakyat dalam keadaan hasil kurang. Kerana sekatan-sekatan hasil yang saya sebutkan tadilah. Sebab itu dari sudut terjejas ataupun tidak, semangat patriotism itu terpulang pada masing-masing lah.
pada mereka yang waras, masalah yang ada ni mesti diterima seadanya. Bahawa COVID-19 ini tidak ada di mana-mana negara sekalipun yang tidak terkesan. Dan kerajaan melakukan apa saja untuk menyelamatkan kerajaan. Tapi kerajaan juga mempunyai keterbatasan dari segi nak membantu rakyat. Kerajaan tidak boleh orang kata nak menyuapkan makanan kepada rakyat setiap hari. Sebab itu pada mereka yang rasional, terutama pada sekarang kita sudah memasuki fasa 4 dan sudah berubah daripada era pandemik kepada era endemik yang kita kena hidup bersama-sama dengan virus yang ada ini, kita kena lebih agresif dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Umpamanya kita tidak boleh terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan. Kita kena agresif dari segi memulakan ataupun meneruskan perniagaan umpamanya. Tidak terlalu bergantung pada kerajaan. Kerajaan ada tugas dia yang perlu dilaksanakan sekadar yang mampulah. Tapi bila berlakunya COVID-19 yang saya dah sebutkan tadi, saya nak ulang, maknanya kemampuan kerajaan terbatas. Jadi soal patriotism di kalangan generasi muda itu sepatutnya tidak terjejas. Walaupun mereka terkesan dengan masalah yang ada, hanya orang yang berjiwa besar saja boleh meneruskan kehidupan dengan tidak dikaitkan dengan kelemahan kerajaan. Kerana isu ini adalah isu yang bersifat global yang mereka perlu menangani sendiri sebaik mungkin. Tapi kerajaan juga tidak berlepas tangan. Apa yang mereka boleh mampu dalam kemampuan mereka laksanakan, kerajaan kena teruskan. Sebab itulah saya tengok baik di pihak kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri telah berbelanja besar untuk menguruskan kepentingan rakyat ini. Tapi ada keterbatasan. Jadi tak perlu dikaitkan dengan semangat patriotisme. Walaupun kita katakan pada golongan mahasiswa yang keluar pada kampus mereka terpaksa menganggur. Pada saya soal menganggur itu tidak berbangkit. Mereka perlu ada inisiatif bagaimana mereka tidak boleh menjadi penganggur. Mesti orang kata jalan di hadapan kita itu terbuka. Man jada wajada wa mazara'a hasada. Siapa yang boleh ada sikap seumpama ini, mereka akan boleh menguruskan kehidupan mereka. Tapi mereka yang terlalu bersikap memerlukan tongkat sepanjang masa untuk dibantu, sudah tentu mereka tidak boleh melepasi perkara tadi, dan mereka akan menjadi kurang semangat patriotismenya kerana mereka akan menyalah kerajaan dalam semua perkara. Sedangkan mereka sendiri diberi pilihan dan juga ada keupayaan untuk menguruskan kebijakan itu. Okey. Ada lagi? Ini soalan yang terakhir untuk hari ini. Semangat patriotisme belia pada masa kini semakin berkurangan. Adakah isu ini disebabkan belia kurang minat politik? Soalan tadi kena tanya balik betul ke berkurangan? Siapa kata semangat patriotisme dia berkurang? Saya tak tahu. Saya tak boleh katalah. Melainkan pihak pengkaji dah buat kajian. Semangat patriotisme dia berkurangan. Mana saya sendiri tidak boleh secara prinsipnya saya boleh setujulah dalam semua keadaan. Cuma saya nak ambil dari sudut gejala-gejala yang ada yang perlu diberikan perhatian lah. Sebab kita tidak boleh dalam hidup kita ni terlalu ideal. Kita nak sempurna semua sekali memang payah kepada setiap orang. Kita membuat keputusan-keputusan pun dalam hidup kita ni pun berdasarkan kepada realiti, berdasarkan kepada keadaan yang ada, berdasarkan kepada apa yang ada pada kita. Itu adalah perkara yang kita ambil kira dalam membuat satu keputusan penting dalam hidup kita lah. Kalau kita terlalu ideal, kadang-kadang kita payah nak keputusan. Kan itu, kan ini, payah. Jadi kalau kata kita boleh terima seadanya diri kita, kalau nak membina masa depan kita, kita akan berkira suasana yang ada
dan juga memberi peluang kepada perkara-perkara yang menjadi hubungan dengan keputusan yang kita nak buat. Jadi cuma saya nak ingatkan dalam konteks generasi muda sekarang ni ialah yang pertama sekali kefahaman dan juga penghayatan mereka kepada agama. Agama Islam kita lah, itu trust. Kalau kita boleh ambil ini sebagai asas, kita boleh bincanglah. Adakah generasi muda sekarang ni bersama-sama dengan apa dikatakan the rising tide of Islam, kebangkitan Islam sekarang ni, ataupun mereka tak bersama. Itu ukuran lah, saya nak ambil dari segi ukuran. Yang kedua, minat generasi muda. Dia minat apa sekarang ni? Kalau generasi muda minatkan hiburan, pada saya tak salah hiburan. Tapi mestilah hiburan yang boleh membina saksiah mereka. Kalau kata hiburan yang melampau, hiburan yang menyebabkan mereka hanyut, hiburan yang mereka ikut-ikut dan rentak dalam masyarakat barat, itu hiburan yang merosakkan mereka. Begitu juga gaya hidup, mereka suka gaya hidup yang mewah. Sebab apa suka yang mewah? Kerana mass media kita yang sentiasa menunjukkan dalam TV umpamanya, dalam radio, dalam cerita-cerita, drama-drama, suka menunjukkan gaya hidup mewah. Adakah golongan muda kita terpengaruh atau tidak? Kalau golongan muda kita terpengaruh, menyebabkan mereka pun nak hidup mewah. Nak hidup mewah tu bukan salah pun. Tetapi yang bahayanya ialah mereka mencari shortcut, jalan pintas yang mereka akan melakukan perkara-perkara yang berlawanan dengan kehendak agama. Jadi sebab itu ini akan memberikan kerosakan pada mereka. Tapi pada saya, kalau golongan muda, mana minat agama, minat hiburan yang membina saksiah, mereka suka beriadah, mereka juga pada masa yang sama berfikiran kritis, maknanya benda-benda yang berlaku dalam masyarakat mereka tidak sekadar menerima, tetapi mereka juga mengambil kira isu yang ada itu isu yang baik ataupun buruk, patut diterima ataupun tidak. Sebab sekarang ni kita berada pada zaman teknologi maklumat tanpa sepadan. Maklumat masuk kepada hidup kita ini setiap saat. Tetapi golongan generasi muda yang kalau kita nak kaitkan dengan soal patriotism tadi, adakah golongan muda yang tidak mudah menerima maklumat? Mereka boleh terima maklumat, tapi untuk membenarkan satu maklumat itu mereka tidak mengambil jalan mudah. Selaras dengan apa yang disebutkan Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Satu peringatan Allah Taala kepada orang beriman, masuk golongan belia ni, bila kamu menerima suatu berita daripada pelbagai pihak, terutama pihak tidak bertanggungjawab, golongan yang fasik, hendaklah kamu tabayyun. Kamu ambil sikap berhati-hati, kena selidik, kena samak maklumat tadi, supaya kamu tidak memberikan musibah. Musibah pada diri dan juga musibah pada orang lain lah dengan maklumat yang ada. Jadi adakah golongan belia kita termasuk dalam golongan seumpama itu? Ini saya nak jawab dalam bentuk soalan saja. Saya tak tahu apa yang berlaku dalam konteks bagaimana, tapi saya sebutkan itu sebagai kayu ukur yang kita nak kait dengan soal semangat patriotism itu, sama ada mendukung ataupun tidak. Jadi kalau mereka ada perkara tadi, asas agama yang kuat, ada saksihan yang baik, mereka suka hiburan tidak melampau, mereka juga suka beriadah untuk menyihatkan badan, mereka berfikiran kritis dan mereka sentiasa berusaha untuk memajukan diri mereka. Saya fikir itu adalah ciri-ciri yang mereka sudah ada semangat patriotism. Tapi kalau tidak ada, sebaliknya lah. Dan mereka memahami kerangka yang ada dalam negara kita dari segi perlembagaan dan juga sejarah. Dan mereka tidak mudah terikut-ikut, rentak daripada mana-mana pihak yang nak bawa mereka dalam perjuangan satu-satu isu. Supaya mereka sudah ada prinsip dan juga kayu ukur dalam perkara yang kita bincangkan tadi. Okey. Pada hari ini lah selesai
soalan untuk TV Pedang ini. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak Kartu dan juga yang terlibat dalam menjayakan Ya. TV Pedang ini di tutup